علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية الناس ونحن على قوتنا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا لما نعرف به أوامرك ونعرف نواهيك وصلاة الأمر ونحن الملائكة المقربين ونسل من ظلمات الوحي وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ مسلم لا نفعل في الدار. Sekian. Maka kadzalika yubayyinullah. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تتقون. Seperti yang demikian itulah menyata oleh Allah akan segala ayat hukuman bagi manusia. Mudah-mudahan mereka itu memelihara mereka itu segala hormat kepada Allah. Yang mana sebelum pada ni Allah Ta'ala menyatakan hukum yang bersangkutan dengan puasa. Bila masa boleh makan, boleh minum, dan bila masa tak boleh makan dan tak boleh minum. Maka di sini sebagai kesimpulan daripada hukum yang bersangkutan dengan puasa yang telah lalu, katanya kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum tattaqun. Seperti yang demikian itulah seperti kenyataan yang tersebut, seperti yang demikian itu, seperti yang tersebut, kenyataan yang tersebut daripada hukum yang bersangkutan dengan ketika berpuasa dan ketika beraktikaf di dalam masjid. Menyata oleh Allah Ta'ala, itu mana menyata, itu mana yubayyinu, menyata oleh Allah Ta'ala akan segala ayat hukumnya. Jadi yubayyinullahu ayatihi, akan ayat-ayatnya. Tetapi apabila ditafsir, mana menyata oleh Allah, yubayyinullah, menyata oleh Allah ayatihi, akan segala ayat hukumnya. Segala ayat hukumnya. Bukan hukuman, hukumnya.
menyata oleh Allah Ta'ala akan segala ayat hukumnya. Mana ayat hukum, mana ayat-ayat yang menyatakan hukum syariat pada ayat itu. Dia panggil ayat ahkam. Ayat ahkam maknanya beberapa ayat-ayat yang menyatakan hukum syariat. Yang mana Allah Ta'ala perintah kepada manusia. Maka mana-mana ayat daripada ayat-ayat Quran yang ada menyatakan hukum-hukum syariat di dalamnya, maka dikatakan ayat ahkam. Ayat ahkam, ayat hukumnya, hukum Allah Ta'ala. Sebab kita maklum bahawasanya ayat-ayat Quran itu dalam sebuah Quran itu bukan menyatakan hukum semata-mata. Ayat-ayat Quran, Al-Quran diturun bukan semata-mata menyatakan hukum saja. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada menyatakan kisah-kisah, ada menyatakan kisah-kisah orang zaman dulu, dan dalam Quran itu ada menyatakan hukum-hukum, dan dalam Quran itu ada menyatakan akidah-akidah pegangan, dan di dalam Quran itu ada beberapa nasihat-nasihat dan ajaran. Banyak perkara yang disebut di dalam Quran. Maka sebahagian daripada ayat-ayat Quran itu ialah ayat menyatakan hukum syariat. Maka ayat-ayat yang menyatakan hukum syariat itu pada istilahnya panggil ayat ahkam. Jadi Allah Ta'ala menyatakan ayat ahkam seperti kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dilarangkan jimuk perempuan isteri padahal kamu beraktikaf di dalam masjid. Itu panggil ayat ahkam tu. Aqimus salat kutiba alaikumus siyam, itu semua tu ayat ahkam menyatakan hukum-hukum kesemuanya. Tu mana katanya menyata oleh Allah Ta'ala akan segala ayat hukumnya. Yubayyinallahu ayatihi. Akan ayatnya, ayat Allah ini ayat-ayat hukum Allah Ta'ala. Ayat yang menyatakan hukum Allah Ta'ala. Menyata untuk siapa? Linnasi, bagi manusia. Linnas, nyata bagi manusia. Allah Ta'ala bagi tahu akan ayat-ayat hukumnya kepada manusia. Mudah-mudahan mereka itu mana la'allahum. Mudah-mudahan mereka itu manusia, mudah-mudahan mereka itu mana supaya adalah manusia itu memelihara mereka itu dapat jaga, melihara mana dapat jaga mereka itu manusia. Mudah-mudahan yakni supaya, kita tafsir maknanya begitu. Mudah-mudahan yakni supaya mereka itu manusia melihara dan jaga mereka itu manusia segala hormat, mana segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hormat mana hormat mera'i, membesar, bukan hormat mana begitu. Maknanya segala hormat, mana segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maharimih, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mana supaya manusia tu dapat jaga apa yang dilarang oleh Allah Taala, mereka dapat menjauhi akan dia. Jadi maknanya tujuan Allah Taala menyatakan hukum-hukumnya supaya kita manusia ni ambil guna dengan hukum-hukum yang dinyatakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini pun satu daripada ayat ahkam juga. Dan jangan kamu makan akan harta kamu
antara kamu dengan batil yang haram. Jadi bentuk ayatnya wala ta'kulu, dan jangan makan kamu amwalakum, akan segala harta kamu, bainakum, antara kamu, bil batil, dengan batil. Yang dengan batil apa makna? Yang haram pada syarak, seperti curi dan rampas dan seumpamanya. Di sini ini ayat nak menyatakan bahwasanya dilarangkan kita ambil harta orang lain dengan secara haram. Maksudnya begitu. Maknanya dilarangkan kita ambil harta orang dengan secara haram, dengan secara tidak disetujui oleh empunyanya. Dengan tidak disetujui oleh empunya harta. Jadi harta orang kita jangan ambil, sekiranya kalau tak disetujui oleh empunyanya. Maka setengah daripada ambil harta orang dengan secara haram pada syarak tu ialah curi dan rapas dan samun dan sebagainya. Maka itu masuk dalam kata ambil harta orang dengan secara haram. Itu maksud daripada ayat. Itu maksud daripada ayat. Kemudian kita tengok satu persatu kalimah dia. Wala ta'kulu, dan jangan kamu makan. Jangan kamu makan. Tetapi maksud seperti kata tadi. Apa jangan makan? Maknanya jangan ambil, jangan guna. Maksudnya begitu. Jangan ambil, jangan guna, walaupun tidak makan sekalipun. Sebab kalau baju, kalau tengok dengan ayat, baju orang kita curi, ambil, pakai. Masukkah tidak dalam ayat? Masukkah tidak dalam makna ayat? Kalau mengikut zahir tak masuk. Sebab baju kita tak makan, kita ambil pakai saja. Kasut orang kita ambil, makan ke? Tak makan, kita pakai. Rumah orang nampaknya kosong, kita masuk duduk. Boleh ke tidak? Jawabnya tak boleh. Padahal kita tak makan pun rumah. Tapi kita guna saja. Sebab tu dikandaki dengan makan di sini umum. Bahkan sebut kata makan itu pada ghalib. Pada ghalib. Pada ghalib tu ambil harta orang, ambil makan. Tetapi bahkan maksud di sininya dengan secara umum, mana jangan ambil. Ambil pakai, ambil guna, ambil makan atau ambil simpan pun tak boleh. Ambil makan, kalau makanan. Ambil guna, kalau benda yang boleh guna. Ambil simpan pun tak boleh juga. Tengok baju orang, tengok selipar orang, kemasan kasut, kemasan kita ambil, tak pakai, tak makan, tak apa pun, simpan kat rumah kita. Itu pun masuk juga. Sebab tu dimaksud dengan kata jangan kamu makan tu, jadi makan tu, sebut kata makan tu berlaku di atas ghalib. Ghalibnya ambil harta orang nak makan. Sebab tu dikatakan makan. Sama juga ayat yang dulu, la ta'kulu amwalal yatim. Jangan makan harta anak yatim. Sebut kata makan satu berlaku di atas ghalib. Maknanya ambil guna, ambil pakai, ambil guna mana-mana cara sekalipun, semuanya tak boleh.
Itu maksudnya la ta'kulu, jangan kamu makan, jangan kamu ambil. Jangan kamu makan, maknanya jangan kamu ambil akan harta kamu, akan segala harta kamu. Maknanya harta sesama kita, antara kamu. Mana kita jangan ambil harta orang, orang pun jangan ambil harta kita. Maksudnya begitu. Itu maknanya kalau ambil harta kita sendiri ini tak ada mengapa. Kita dah maklum gitu. Maknanya sesama kita jangan ambil harta orang. Kita jangan ambil harta orang, orang pun jangan ambil harta kita. Jadi kita guna sakat harta kita, dia guna sakat harta dia. Melainkan dapat izin, sukarela, reda, itu tak mengapa. Nak ambil harta orang pun boleh, dengan syaratnya diredai oleh ampunnya dengan secara jual kepada kita. Harta dia kita nak makan, kita nak guna, kita beli. Harta benda dia kita nak guna, kita pinjam, kita sewa. Itu dengan secara sah pada syarak. Itu dengan secara sah pada syarak. Maka sini maknanya jangan ambil harta kamu sesama kamu. Mana kita jangan ambil harta orang, orang pun jangan ambil harta kita. Ambil dilarang sana itu dengan batil. Dengan batil, mana dengan tidak ada hak. Mana dengan batil yang haram. Maksudnya dengan batil yang haram, dengan secara haram. Dengan secara haram. Jangan kita ambil, jangan kita makan, jangan kita guna, jangan kita pakai harta orang dengan sebab dengan secara haram. Jadi di sini maknanya boleh ke tidak kita nak guna harta orang? Boleh. Tapi jangan secara haram. Tapi jangan secara haram. Dengan secara yang diizin pada syarak. Cara pinjam. Kalau nak percuma, kita pinjam, kita minta. Kalau nak bayar, kita sewa, kita beli. Begitu. Itu itu guna harta orang juga. Tetapi dengan secara tidak haram, dengan jalan tidak halal. Itu maksud katanya dengan batil yang haram. Mana dengan cara yang diharam pada syarak. Maka apa dia cara menggunakan harta orang, cara ambil harta orang yang diharamkan pada syarak sana itu, dengan secara haram pada syarak itu seperti curi, dan rampas dan seumpamanya. Jadi maksud daripada ayat di sini seperti kata tadi ialah Allah Taala melarangkan kita daripada mengambil harta orang dengan cara haram pada syarak. Dengan maknanya kalau kita nak ambil harta orang dengan secara tidak haram pada syarak boleh. Maka ambilkan harta orang dengan cara tidak haram pada syarak tu banyak cara dia. Setengah daripadanya jual beli, setengah daripadanya sewa menyewa, setengah daripada pinjam meminjam, minta izin, artinya orang jamu kepada kita. Itu mana cara-cara yang harus pada syarak. Wala tudlu biha ilal hukami. Wa tudlu ilal hukami. Dan kamu tunjuk dengannya kepada segala hakim-hakim dengan riswah.
Wala watudlu, dan kamu tunjuk ni, dan jangan kamu tunjuk. Sebab waw pada watudlu tu ataf pada takulu. Masuk di bawah jangan. Dan kamu jadi dan jangan kamu. Dan kamu ni, dan jangan kamu. Dan kamu ni, dan jangan kamu tunjuk dengannya. Dan jangan kamu tunjuk dengannya dengan segala harta kamu. Dengannya dengan segala harta kamu kepada segala hakim-hakim. Kepada segala hakim-hakim, artinya tok qadi dengan riswah. Dengan riswah. Litakulu fariqam min amwalin nasi. Supaya kamu hendak makan, ni makan ni pun ghalib, ambil. Supaya kamu hendak makan, hendak ambil satu jumlah, satu kumpulan, satu perhimpunan, sebahagian daripada harta manusia. Bil ismi, dengan dosa, mana dengan secara haram tadi. Dengan dosa, dengan secara haram. Dengan dosa, dengan secara haram tadi. Wa antum ta'lamuna. Wa antum ta'lamuna, dan bermula kamu itu. Ni padahal kamu itu. Dan bermula kamu itu ni, padahal bermula kamu itu mengetahui kamu. Kamu dah tahu. Tahu macam mana? Bahwasanya kamu itu batil, salah, tiada betul. Batil, salah. Apa makna salah? Apa makna batil? Tiada betul. Sebab mana batil tiada betul tak kena. Sebab makan harta yang batil. Makan harta yang batil yang tak kena dengan syarak. Yang diharam pada syarak. Di sini pulanya khusus daripada ayat yang sebelum. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka di sini pun satu setengah daripada cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ambil harta orang dengan melalui hakim-hakim. Ambilkan harta orang dengan melalui hakim-hakim. Adapun yang dulu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ambil harta orang juga tetapi tidak melalui hakim. Seperti curi dan rapas dan samun dan sebagainya. Adapun di sini ambil harta orang dengan melalui hakim-hakim dan meriswahkan hakim supaya dapat memiliki akan harta. Dia satu masalahnya, apabila dia nak memilikikan harta orang, dia dakwa kepada hakim. Ada seorang tu dia dakwa kepada hakim bahwasanya suatu benda itu adalah milik dia. Padahal wakilnya yang sebenarnya bukan milik dia. Contohnya ada sebuah rumah, masalan ada sebuah rumah, artinya ada tanah, ada kebun, satu kebun masalan. Maka seorang itu dia dakwa bahwasanya rumah itu dia sudah beli daripada tuannya. Dia dakwa di hakim, kata dia sudah beli rumah itu daripada tuannya. Maka
apabila hakim tanya tuan dia asalnya, tuan dia kata tidak dijual lagi. Bahkan orang tu dakwa dusta, dusta pada dakwaan dia, kata dia sudah beli, kita sudah jual ke dia. Maka apabila dia mendakwa bahawasanya rumah itu adalah milik dia sebab dia dah beli daripada ampunyanya, maka hakim pun minta naikkan saksi, minta tunjukkan bukti kata dia sudah beli. Maka dia buat bukti yang tipu pula. Dia buat bukti yang palsu pula. Dan lagi pulanya dia merisywahkan kepada hakim supaya hakim tu menetapkan hukum bahwasanya rumah tu sebenarnya rumah dia. Jadi rumah tu dapat ke dia. Jadi harta itu dapat ke dia. Jadi maknanya ambil itulah rupa katanya ambil harta orang dengan melalui hakim. Dia tak sama dengan curi tadi. Mencuri itu ambil harta orang ke tidak? Ambil juga. Tapi naik ke hakim ke? Tidak. Ada pun sini dia tak meretah nak tasarruf, nak guna, nak ambil harta orang melalui pejabat-pejabat hakim. Apabila dia riswah kepada hakim, maknanya kes dia tu hakim jatuh menang kepada dia. Hakim menghukum menang kepada dia, dialah yang dapat rumah tu. Jadi rumah dia tu ia dapat dengan dakwaan palsu, dengan saksi palsu, dengan riswah kepada hakim. Maka inilah ayat ni nak melarangkan yang rupa yang tersebut. Itu maknanya la tudlu biha bi amwalikum, dan jangan kamu tunjuk dengan dia dengan harta-harta kamu kepada segala hakim dengan riswah. Tunjuk tu maknanya hakim, rumah ini saya nak dakwa bahasa rumah ini rumah saya dah beli. Dia buat rayuan begitu kepada hakim dan dia meriswahkan hakim. Nanti hakim hukum jatuh hukum kata rumah ni rumah dia. Bolehkah dia? Tunjuk jalan kepada hakim supaya hakim buat keputusan untuk dia dengan secara riswah. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu hendak makan satu jumlah daripada harta manusia. Supaya kamu dapat memilih, dapat ambil harta orang, harta manusia dengan melalui hakim. Ambil harta orang tu bil ismi, dengan dosa. Dengan dosa sebab rumah orang. Tetapi kalau rumah kita dakwa kata rumah kita, maka kita pun tak riswah, tak apa. Kita ada orang duduk rumah kita. Rumah tu sebenarnya rumah kita lah sebab dapat pesaka daripada mak kita, daripada bapa kita masalah. Tetapi ada orang duduk kat rumah tu. Maka kita dakwa kata rumah itu adalah rumah kita. Dan kita tidak meriswahkan hakim. Dan saksi pun saksi yang sebenar. Maka hakim buat keputusan kata harta rumah tu rumah kita. Betul, tak salah. Maka itu tak mengapa. Maka cerita sininya maknanya dia naik kepada hakim untuk nak dapatkan harta orang. Wa antum ta'lamun, dan bermula kamu ini padahal kamu dah tahu, dah mengetahui bahawa kamu itu batil. Dia dah tahu kata dia salah sebab rumah tu bukan rumah dia. Tapi dia sanggup riswah juga kepada hakim untuk nak dapatkan rumah yang tersebut. Jangan buat begitu sama sekali. Itulah maksud katanya wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu jelas-jelas kata rumah tu bukan rumah kamu, tapi nak juga sanggup meriswahkan hakim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ini cerita lain pula. Yas'alunaka 'anil ahillah. Lagi menanyai mereka itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Bukan. Orang Islam. Lagi menanyai mereka itu muslimin. Bukan orang kafir, salah.
lagi menanyai mereka itu orang Muslim, akan dikau wahai Muhammad. Tanya pasal daripada bulan. Tanya daripada bulan. Bukan nak kenal, bukan nak tanya pasal bulan betul-betul. Bulan tu dah kenal. Apa dia bulan ni? Bukan nak tanya bulan betul-betulnya begitu. Maksudnya nak tanya pasal apa faedah bulan itu, ada kecil, ada besar. Daripada kecil kepada penuh, penuh jadi kecil balik. Nak tahu pasal apa Allah Ta'ala buatnya begitu. Kerana apa? Mula nyata halus. Mula nyata tu halus. Dia panggil anak bulan kalau bahasa kita. Dan bertambah-tambah besar sehingga penuh. Penuh tu jadi purnama. Kemudian balik ia tiada. Balik ia jadi kembali jadi kecil balik. Kemudian balik ia. Tiada seperti matahari, tak sama dengan matahari. Tak macam matahari, matahari tak kecil, tak besar. Begitu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tak berapa lama akan ada orang tanya. Akan ada daripada golongan orang Muslim akan tanya kepada Nabi pasal bulan. Kenapa begitu? Tak jadi sterik macam matahari, tidak. Tak jadi sterik macam matahari, tidak. Mula-mula nyata halus, kemudian bertambah-tambah besar hingga penuh, kemudian balik ia. Tiada seperti matahari, tak macam matahari. Matahari sterik. Jadi sebenarnya ahillah tu bukan makna kita ni panggil itu ahillah tu jamak bagi hilal. Ahillah tu jamak bagi hilal. Hilal ni kita panggil anak bulan. Kalau hilal tu anak bulan. Maka apabila penuh tu panggil qamar. Qamar. Jadi akan ada orang tanya, orang Muslim akan tanya pada Nabi pasal apa bulan tu begitu tak jadi sterik macam matahari, tidak. Tetapi kalau kita tengok kepada bentuk ayatnya, yas'alunaka, selagi menanya akan dikau wahai Muhammad, anil ahillah, daripada bulan-bulan. Tapi bukan tanya daripada bulan, bukan tanya daripada faedah berubah-ubah oleh bulan, daripada kecil kepada besar, balik jadi kecil balik. Begitu. Maka jawab Nabi, maka Allah Ta'ala suruh Nabi jawabnya begini. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kata olehmu ya Muhammad. Ni ajar jawab. Kata olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Maknanya kata mana jawab olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang menanyakan tadi. Jawab oleh kamu wahai Muhammad daripada soal yang tersebut tadi. Jawab katanya iaitu
Iaitu segala waktu bagi manusia dan waktu haji dan waktu bertanam-tanam dan waktu meniaga dan apa ni? Dan indah perempuan dan puasa dan berbuka dan pertangguhan. Maka jika berkekalan atas satu hal, nescaya tiada ketahui yang demikian itu. Maka di sini Allah Ta'ala menjawabkan hikmat. Allah Ta'ala mengubahkan akan kelak keadaan bulan daripada kecil kepada besar, besar kepada kecil balik. Tapi maklumlah kita panggil bulan besar, bulan kecil. Tapi yang sebenarnya bulan tak kecil, tak besar kan. Kita kata, tapi kita panggil kecil besar tu mengikut pandangan mata kita. Nampak besar, besar kita katanya. Nampak kecil, kecil. Tapi bulan tu bulatnya begitulah. Sebagaimana kita maklum. Maka jawapan di sininya iaitu bulan tadi. Iaitu bulan-bulan tadi segala waktu bagi manusia. Dia katanya segala waktu bagi manusia. Sebenarnya jawab tu tak betul dengan soal. Sebenarnya jawab itu tidak betul dengan soal. Sebab dia tanya kenapa bulan mula-mulanya kecil, bertambah besar, balik jadi kecil balik. Maka kalau nak mengikut betul-betul jawab soalan tu, kena jawab macam orang sekarang. Sebab dilindung oleh apa dia? Nampak kecil, kemudian besar-besar. Itu jawab katanya dilindung oleh matahari ke apa dia tu. Cahaya matahari, tu kena jawab gitulah baru betul. Kan? Tetapi tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Tak bersakutan dengan agama pun. Tak bersakutan. Kalau bulan tu nak jadi besar kecil, apa kehidupan kita? Apa faedah untuk kita? Kan? Apa faedah untuk kitanya? Maka jawapan yang Allah Ta'ala suruh Nabi jawab di sininya, Allah Ta'ala menyatakan jawab dengan jawapan, pada jawapan itu menyatakan hikmat Allah Ta'ala mengubahkan bulan itu. Daripada kecil kepada besar, besar kepada kecil. Tidak jawab kenapa kecil, kenapa besar. Bahkan menyatakan hikmat daripada kecil kepada besar. Katanya segala waktu bagi manusia. Jadi untuk manusia dapat tahu waktu. Untuk manusia dapat tahu akan waktu. Masa-masa. Dan waktu haji. Untuk manusia tahu katanya dah masuk bulan haji ke tidak masuk bulan haji. Musim haji. Bulan haji itu masuk bila? Mulai lepas pada Ramadan apa? Syawal. Musim haji dah masuk, bulan masuk pada bulan Syawal. Sehingga sampai Zulhijjah. Dan waktu bertanam-tanam. Orang dulu dia tengok pula. Nak mula tanam, tengok hujan nak turun bila, dia tengok bulan juga. Ya hitungan bulan juga. Bulan berapa nak mulai tanam padi. Mulai berapa. Sebab tengok lebih laginya pada tempatan kita nak tanam padi itu, dia kena tengok bulan juga. Kalau tidak nak kena banjir. Tanam bulan 12 baru nak tanam, tak naik sebab banjir. Dia kena tanam belum pada tu lagi. Tanam belum pada tu lagi, padi dah besar, banjir datang pun tak mudarat. Jadi cocok tanam pun nak tahu bulan juga. Bulan berapa nak tanam. Lebih-lebih lagi orang zaman dulu tu tanam padi tu dia tengok bulan juga. Mulai start bila, mulai tanam tu bila, mulai bergala bila, dia tengok bulan juga.
dan waktu meniaga. Dan waktu meniaga, dia ada masa-masa dia. Musim ni, masa ni, bulan ni, duduk sana, masa ni duduk sini. Dia kena tengok juga meniaga. Lagi pulanya setengah-setengah tu dia kena tengok musim-musim juga. Tengok bulan juga. Musim ni, masa ni nak meniaga apa, masa ni nak meniaga apa. Dan iddah perempuan pun mengikut bulan juga. Dan puasa, puasa nak mulai puasa Ramadan tu pun kena tengok bulan juga. Dan berbuka ni maknanya tak puasa. Mana kita berbuka bila? Jangan jawab kata waktu maghrib. Bukan berbuka di situ. Bukan maksud buka di situ. Mana tak puasa. Dan puasa, yani masa kita nak puasa bila? Jangan jawab siang hari. Itu tak betul dengan kanak. Memanglah kita puasa siang kan. Tapi maksud sini maknanya puasa bila? Bulan Ramadan. Begitu. Kita puasa bila? Bulan Ramadan. Maka nak kena tengok bulan. Anak bulan juga nak mulai puasa Ramadan. Dan berbuka maknanya tak puasa. Dan berbuka maknanya tak puasa. Bila? Sebelah bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Begitu ya. Dan berbuka yakni sebelah bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Sebab berbuka makna tak puasa. Maksudnya begitu. Jangan jawab kata bila puasa siang. Bila berbuka masuk maghrib, jatuh matahari. Memang betul. Memang betul. Ini kita tidak dimaksudkan begitu. Memanglah betul. Tetapi tidak maksud katanya puasa siang, berbuka malam. Betul, tapi tidak maksud. Faham tak? Bahkan maksud sini, berpuasa ialah bulan Ramadan. Berbuka maknanya masa tak puasa. Ialah sebelah bulan. Begitu ya. Dan pertangguhan berhutang. Dan pertangguhan maksudnya berhutang. Kau nak pinjam duit saya, nak berhutang berapa bulan? Nak berhutang berapa bulan? Contohnya, berhutang 5 bulan. Kena tengok anak bulan juga. Nak tahu cukup 5 bulan. Masa janji nak bayar, nak tangguh, nak berhutang lama mana, bila nak bayar kan. Maka tengok kepada bulan juga. Sebab nak menentukan masa janji bayar hutang. Tengok. Maka jika berkekalan atas satu hal, maka jika berkekalan, yakni berkekalan bulan itu, maka jika berkekalan, yakni berkekalan bulan itu atas satu hal seperti matahari. Kalau bulan tu bulan straight sepanjang tahun, bila nak tahu kita bila nak puasa, bila tak nak puasa, bila nak buat haji apa semua kan. Lebih lagi orang zaman dulu, dia tak kira dengan tahun Masihi. Kita ni sekarang tak tengok Hijri pun tengok Masihi. Itu pun kalau kita fardunya, kalau cuba fardu kita balik. Untuk nak tahu tarikh tu tak mengapalah kalau kita nak pegang dengan tahun Masihi. Cuba kalau kita katanya bulan Masihi. Lepas tu bulan Masihi dengan bulan Islam, bulan Qamari, bulan Masihi itu dia kira matahari. Bulan Islam, bulan kita ni bulan Qamari, bulan Hijri mengikut bulan Qamari. Maka ia tak berbetulan. Tengok puasa ada dulu bulan 7, bulan 8, sekarang bulan 3 pula. Jadi mana kalau kita menentukan kata bulan 3 puasa, nak betul ke? Betul dengan tahun ni. Tapi tahun depan tu tak nak betul pula. Begitu. Jadi susahlah. Jadi bila nak buat haji, bila nak puasa, bila tak nak puasa, bila nak bayar, bila habis iddah masalah. Tak boleh nak tahu sebab bulan tu straight. Tak jadi ubah-ubah. Dia straight macam matahari.
Maka jika berkekalan, yakni berkekalan oleh bulan itu atas satu hal, ya, seperti kita kata bulat sterik macam matahari, nescaya tiada ketahui yang demikian itu. Tentu kita tak boleh tahu apa yang tersebut. Masa-masa musim haji, masa nak cocok tanam, masa nak mulai menega dan edah perempuan dan puasa dan tak puasa bila, semuanya tak boleh nak pegang. Sebab kalau bulan tu macam matahari. Sebab itulah itu maknanya Allah Ta'ala menyatakan hikmat. Allah Ta'ala menyatakan hikmat menjadikan akan apa dia? Akan bulan tu keadaannya begitu. Jadi hikmatnya kalau kita tengok kepada yang dia sebut tadi, dia kata iaitu segala waktu bagi manusia. Nak tahu waktu untuk manusia. Dan waktu haji ini bersangkutan dengan ibadat. Bersangkutan dengan akhirat. Bersangkutan dengan agama lah kita katanya. Dan waktu tanam dan waktu meniaga ini pekerjaan dunia. Kan? Ini pekerjaan dunia. Dan idah ini pekerjaan agama, puasa berbuka, itu jadi maknanya segala waktu bagi manusia dan faedahnya ialah untuk manusia tahu waktu, untuk jadi kesenangan dunia, bab dunia dan bab agama. Jadi dalam pekerjaan agama perlu kepada tahu bulan juga. Pekerjaan agama perlu kepada tahu waktu bulan-bulan. Pekerjaan dunia pun perlu kepada bulan juga. Jadi itu kemudahan bagi manusia nisbah dunia dan akhirat. Sebab dia buat misal tu haji, bertanam, cocok tanam, berniaga itu asalnya pekerjaan dunia. Begitu kan? Habis. Kemudian katanya kita akhir pada kata walaisal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فربنا علينا وقت احتجنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baba. Terima kasih, Bah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Baba, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya, sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.